Okey, kita telah selesai perbincangan tentang tindakan LAK. So sekarang kita akan teruskan perbincangan berkaitan tindakan kompaun taska dan pusat jagaan. Saya harap tuan-puan masih ingat ya, kompaun boleh dikenakan ke atas taska dan pusat jagaan yang berdaftar atau tidak berdaftar. Okey, ini adalah contoh notis tawaran kompaun taska. Okey, ini pula adalah contoh notis tawaran kompaun pusat jagaan. Mengikut peraturan 2 dalam peraturan-peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak Pengkompaunan Kesalahan 2011 dan peraturan-peraturan Pusat Jagaan Pengkompaunan Kesalahan 2011 juga, semua kesalahan yang dilakukan di bawah Akta 308 dan Akta 506 dan mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawah kedua-dua akta ini ditetapkan sebagai kesalahan boleh kompaun. Punca kuasa kompaun bagi taska dan pusat jagaan adalah di bawah Seksyen 21A bagi kedua-dua Akta 308 dan Akta 506. Di bawah Seksyen 21A ini, Ketua Pengarah dengan izin pendakwa raya boleh mengkompaun apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana orang terhadap Akta 308 dan Akta 506. Jumlah kompaun yang dibenarkan adalah tidak melebihi 50% daripada jumlah denda maksimum yang ditetapkan bagi setiap kesalahan. Kompaun ini perlu dibayar oleh pengusaha atau pengendali atau mana-mana orang yang telah menerima notis kompaun dalam tempoh 21 hari dari tarikh notis tawaran kompaun ini diterima. Bagi tindakan kompaun, terdapat surat perkeliling KPKM bilangan 1/2020 yang dikeluarkan bertujuan untuk membuat penyelarasan prosedur keizinan pendakwa raya, timbalan pendakwa raya bagi kompaunan, rayuan pengurangan amount kompaun dan pelanjutan tempoh masa bayaran kompaun. Dalam surat perkeliling ini, keizinan bertulis pengkompaunan pendakwa raya atau timbalan pendakwa raya perlu diperolehi menggunakan format yang telah disediakan. Okey, apabila notis kompaun telah dikeluarkan dan pengusaha atau pengendali ingin membuat rayuan pengurangan amount kompaun, mereka perlu mengemukakan rayuan tersebut sebelum tamat tempoh 21 hari dari tarikh notis tawaran kompaun diterima. Sekiranya rayuan yang diterima, pengusaha atau pengendali perlu membuat bayaran pengurangan tersebut dalam tempoh 14 hari dari tarikh tawaran pengurangan kompaun. Dan sekiranya pengusaha atau pengendali gagal membuat bayaran tersebut, tindakan pendakwaan akan dimulakan. Sekiranya pengusaha atau pengendali ingin membuat rayuan pelanjutan tempoh masa bayaran kompaun, mereka boleh membuat permohonan dalam tempoh 21 hari. Sekiranya mendapat persetujuan dari Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, tempoh lanjutan boleh diberikan tidak melebihi 30 hari. Okey, seterusnya kita lihat proses tindakan kompaun. Apabila pengarah negeri bersetuju tindakan penguatkuasaan kompaun taska atau pusat jagaan, PDBK perlu melengkapkan dokumen penguatkuasaan kompaun dengan menyediakan kronologi kes, menyediakan borang minit kompaun, menyertakan laporan penguatkuasaan dan salinan perakuan pendaftaran. Dokumen ini perlu diserahkan kepada PKMD untuk ditandatangani dan disyorkan jumlah kompaun serta dikemukakan kepada pengarah negeri. Di peringkat negeri pula, Pegawai Penguatkuasa Negeri atau PPN perlu membuat semakan dan penelitian terhadap permohonan tindakan kompaun dan dokumen yang disertakan. Seterusnya, PPN akan mendapatkan ulasan pengarah negeri sebelum mengemukakan dokumen tersebut secara bersurat kepada Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat. Apabila menerima perakuan kompaun yang telah ditandatangani oleh KPKM, Pegawai Penguatkuasa Negeri perlu menyerahkan perakuan tersebut kepada Pegawai Penyiasat. Dan seterusnya, Pegawai Penyiasat perlu mengemukakan kertas siasatan yang telah dikandung bersama borang minit kompaun yang telah mendapat perakuan KPKM bagi tindakan kompaun kepada pendakwa raya atau timbalan pendakwa raya negeri untuk pertimbangan dan mendapat izin kompaun. Apabila mendapat keizinan kompaun daripada pendakwa raya atau timbalan pendakwa raya, Pegawai Penyiasat perlu mengemaskini kertas siasatan dan menyediakan notis tawaran kompaun untuk ditandatangani oleh pengarah negeri. Seterusnya, Pegawai Penyiasat perlu mengemukakan notis tawaran kompaun dengan cara sama ada serahan tangan,
Resit aku terima pos berdaftar kepada alamat terakhir yang diketahui atau dengan menampal notis di ruang yang bersesuaian di premis berkenaan. Okey, kita telah selesai perbincangan tentang tindakan kompaun. Kita teruskan perbincangan berkaitan tindakan pendakwaan taska dan pusat jagaan. Saya akan terangkan berkaitan proses pendakwaan yang merangkumi lantikan pegawai pendakwa dan izin pendakwaan, semakan kertas siasatan dan pendaftaran kes, penyampaian saman kepada OKS, iaitu orang kena saman, prosedur pendakwaan berkaitan sebutan kes, prosedur pendakwaan mengaku tidak bersalah, prosedur pendakwaan mengaku bersalah dan seterusnya penyimpanan kertas siasatan. Okey, kita mulakan dengan lantikan pegawai pendakwa dan izin pendakwaan. Untuk makluman semua, pegawai pendakwa dinamakan oleh pengarah bahagian perundangan dan penguatkuasaan JKMM. Apabila pegawai penguatkuasa negeri menerima surat penamaan pegawai pendakwa daripada pengarah perundangan dan penguatkuasaan, beliau perlu memohon izin mendakwa daripada Timbalan Pendakwa Raya dalam tempoh 5 hari bekerja dengan membawa bersama dokumen kertas siasatan, izin mendakwa dan juga pemberian kuasa di bawah Seksyen 377B Kanun Tata Cara Jenayah. Seterusnya kita lihat kepada semakan kertas siasatan dan pendaftaran kes. Apabila pegawai penyiasat menerima keizinan pendakwaan daripada TPR, beliau perlu menyerahkan kertas siasatan, izin mendakwa dan pemberian kuasa di bawah Seksyen 377B kepada pegawai pendakwa dalam tempoh 5 hari bekerja melalui serahan tangan. Okey, apabila pegawai pendakwa menerima kertas siasatan, izin mendakwa dan pemberian kuasa mendakwa di bawah Seksyen 377B ini daripada pegawai penyiasat, pegawai pendakwa bertanggungjawab untuk membuat semakan kertas siasatan seperti kertas minit, ringkasan keterangan kes, kertas pertuduhan, fakta kes, aduan, laporan siasatan, laporan polis, rakaman percakapan pengadu dan saksi-saksi, rakaman percakapan OKS, diary siasatan, surat carian pendaftaran, banyak ya. Okey, gambar, borang akuan 90A, CD bergambar, perakuan pendaftaran, perakuan pendaftaran taska atau pusat jagaan, sekiranya berkaitan lah yang ini, dan perakuan SSM atau perakuan pertubuhan syarikat. Okey, pelan laka premis, borang bongkar, akuan terima barang kes, senarai dokumen sokongan, senarai nama pengasuh ataupun pekerja, kalau ada resit upah, resit gaji pekerja, ada juga jadual aktiviti, buku-buku kehadiran kanak-kanak ataupun penghuni, dan kalau ada semakan kesalahan lampau dan juga status kes dan apa-apa dokumen lain yang berkaitan lah. Okey, sekiranya kertas siasatan lengkap, pegawai pendakwa hendaklah memaklumkan kepada pegawai penyiasat untuk mendaftarkan kes di pejabat pendaftar mahkamah atau melalui sistem e-kehakiman. Setelah kes didaftarkan dan tarikh sebutan ditetapkan oleh mahkamah, pegawai penyiasat hendaklah memaklumkan kepada pegawai pendakwa dan menyampaikan saman kepada OKS. Okey, seterusnya kita lihat prosedur penyampaian saman kepada OKS. Pegawai penyiasat bertanggungjawab untuk menyerahkan saman kepada OKS sama ada di premis taska atau pusat jagaan atau di alamat rumah OKS seperti dalam kad pengenalan. Setelah saman diterima oleh OKS, satu affidavit penyampaian hendaklah disediakan dengan disahkan oleh Suruhanjaya Sumpah. Dan sekiranya saman gagal diserahkan kepada OKS, atau OKS gagal dihubungi, maka hendaklah merujuk kepada Seksyen 35 dan 36 Kanun Tata Cara Jenayah. Okey, sekarang kita lihat prosedur pendakwaan iaitu sebutan kes. Semasa sebutan kes, pegawai pendakwa hendaklah hadir ke mahkamah bersama pegawai penyiasat kes. Pegawai pendakwa bertanggungjawab untuk mengendalikan kes di mahkamah mengikut tata cara yang ditetapkan. Sekiranya OKS mengaku bersalah, pegawai pendakwa hendaklah bersedia untuk meneruskan kes dengan mengemukakan fakta kes dan senarai SCB. Sekiranya OKS mengaku tidak bersalah, pegawai pendakwa hendaklah memohon satu tarikh lain bagi lantikan peguam dan pengurusan kes. Okey, bagi prosedur pendakwaan mengaku bersalah, apabila
pertuduhan dibacakan dan OKS membuat pengakuan bersalah, pegawai pendakwa hendaklah mengemukakan fakta kes. Okey, setelah fakta kes diakui oleh OKS, fakta kes dan barang kes hendaklah ditender di mahkamah. Setelah ianya diakui oleh OKS, pegawai pendakwa hendaklah memohon kepada mahkamah supaya barang-barang tersebut ditandakan sebagai SCB. Seterusnya, mahkamah akan memberi peluang kepada OKS membuat rayuan untuk meringankan hukuman. Setelah rayuan dibuat oleh OKS, pegawai pendakwa hendaklah mengemukakan hujahan untuk memohon suatu hukuman yang sewajarnya dan munasabah ke atas OKS. Setelah menerima keputusan sabitan kes, pegawai pendakwa merekodkan keputusan mahkamah dalam kertas siasatan. Bagi prosiding pendakwaan mengaku tidak bersalah, semasa hari perbicaraan, pegawai pendakwa hendaklah membuat pemeriksaan kehadiran saksi, memastikan SCB dan OKS dibawa ke mahkamah. Seterusnya, memaklumkan kedudukan dan jumlah saksi yang akan diambil keterangan pada hari perbicaraan tersebut. Apabila pegawai pendakwa menjalankan pendakwaan, beliau hendaklah mengikut prosedur yang ditetapkan, iaitu pertamanya, pembukaan kes yang merangkumi pengenalan diri dan kes oleh pegawai pendakwa dan serahan surat izin mendakwa. Seterusnya, pegawai pendakwa memohon pertuduhan dibaca oleh jurubahasa kepada OKS. Keduanya ialah pemeriksaan utama di mana pegawai pendakwa memohon supaya saksi pendakwa dipanggil untuk pemeriksaan utama. Pada masa ini juga, OKS atau peguam bela membuat pemeriksaan balas. Pemeriksaan semula oleh pegawai pendakwa dan pegawai pendakwa menutup kes. Seterusnya, peguam bela membuat hujahan dan diikuti hujahan oleh pegawai pendakwa. Akhirnya, mahkamah membuat keputusan sama ada wujud kes prima facie atau tidak. Sekiranya wujud prima facie, OKS dipanggil untuk membela diri dan OKS memberi keterangan. Maka bermulalah pemeriksaan utama oleh peguam bela. Diikuti pemeriksaan balas oleh pegawai pendakwa terhadap OKS dan saksi pembelaan. Seterusnya, peguam bela membuat pemeriksaan semula. Selepas itu, pegawai pendakwa membuat hujahan di akhir kes pembelaan. Diikuti peguam bela membuat hujahan di akhir kes pembelaan. Akhirnya, mahkamah memutuskan sama ada OKS disabitkan atau dibebaskan. Setelah keputusan diperolehi, pegawai pendakwa hendaklah mencatatkan keputusan di dalam kertas siasatan. Okey, kita lihat kepada penyimpanan kertas siasatan. Apabila kes pendakwaan telah selesai, pegawai pendakwa hendaklah menyerahkan semula kertas siasatan kepada TPR untuk pemakluman kes telah selesai. TPR pula akan meminitkan sebagai kemaskini untuk simpanan. Okey, kertas siasatan hendaklah disimpan di bahagian penguatkuasaan negeri dan pegawai penguatkuasaan negeri bertanggungjawab dalam penyimpanannya. Okey, kita telah selesai membincangkan berkenaan 6 tindakan penguatkuasaan. Bagi yang berminat untuk mengkaji lebih lanjut berkaitan tindakan penguatkuasaan, boleh merujuk kepada PTO ini. Okey. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.